Alhamdulillah selesai sudah kita di majlis zikrullah tadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita baca di setiap malam ni. Letih, semua orang letih. Semua orang letih, tak ada orang tak letih. Cuma semangat bila kita sebut nama Nabi, sebut nama Rasul tu dia naik balik. Sebut nama para awliya. Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jalani, Ashabul Kafi. Nah, ini kelebihan-kelebihan ni. Malam mesti ada terang dah petang marin. Ada terang dah panjang lebar. Baik, semalam ni kita teruskan pada tajuk kuliah kita. Malam ni pun pendek juga. Tajuk itulah tentang akal. Akal ni kalau ikut saya dah terang sebelum ni. Tapi tak berdokumen. Cuma malam ni saya minta satu benda lah kepada sidang hadirin yang menyertai program kita pada malam ni. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyusahkan diri ikut program yang kita buat ni. Yang keduanya saya minta kalau boleh hubung dengan pihak yang sama ada CD admin tu untuk bagi nombor telefon sebab kita nak post slide ni. Pastinya ramai tak boleh baca slide ni sebab dia dalam bentuk video kan. So kita akan post dalam bentuk slide lah, dalam soft copy tu senang. Boleh tengok balik. Dan kemudian kita akan add dalam grup mengaji. Dia ada grup mengaji tu, so kita akan add nama tuan-tuan dan perempuan tu ke dalam grup mengaji supaya senang. Nak rujuk balik, buka je dalam tu ada slide semua dekat situ. Kita buat bantuan sebagai teaching aid lah. Bantuan pendidikan, pengajaran yang saya rasa bagi memudahkan kawan-kawan kita yang boleh, yang tak nampak blur dalam video ni lah. Bila dalam video ni. Tuhan dah naik dah tu. Number di situ. Cepat sangat number tu naik. Cuba bagi lama sikit number tu. Nanti bagi number boleh send WhatsApp lah. Boleh hantar WhatsApp ke number tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita diberikan akal yang sihat. Malam ni saya rasa saya dan juga anda sekalian masing-masing pun mempunyai akal. Kita boleh memikir. Kita boleh fikir, baik boleh. Nak buat jahat pun boleh. Akal tu tolong fikir untuk kita. Sebab tu akal ni, dia tak diseksa, tak didenda. Sebab dia ni kerja dia mikir. Hak nak buat baik pun boleh, hak nak buat jahat boleh. So dia ni tak kena denda di akhirat besok. Ini tentang akal. Jadi sesuatu yang kalau kita tengok benda yang agak unik, akal ni yang Allah bagi ni kepada manusia ni. Sesuatu yang boleh kita kena kenal akal. Pasal akal ni ada kat kita lah ni. Ada kat kita sekarang ni akal ni. Ada akal tak? Ada kan? Kita ada memikir ni. Akal lah ni. Jadi akal yang kita ada fikir ni akal. Jadi apa benda akal ni? Okay, kita terus pergi straight to the point bagi mudah faham. Pendek-pendek cukup lah mana ni. Jadi kita nak mengenal akan Allah Ta'ala. Apa benda yang kita perlu ada untuk kenal Tuhan? Akal kan? Kena ada akal. Jadi akal ni, dia bukan dia saja, dia ada hukum dia pula kat situ. Dia ada hukum akal dia tu. Jadi bagi seorang yang nak mengenal akan Allah Ta'ala dan mengetahui akan sifat-sifatnya, maka wajib lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal. Dan bahagiannya, apa dia cabang bagi hukum akal ni? Kerana ia menjadi neraca untuk, neraca ni adalah timbangan bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Jadi dalam pengajian sifat 20 tu nanti, apa kita akan bertemu ialah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Bagaimana akal menjadi neraca nak menghukumkan sifat-sifat tersebut? Kita kena, itu yang pentingnya, dia hukum akal. Kalau kita lihat sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Betul kan mengenal Tuhan kan? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah Ta'ala.
Itu yang pertama. Akan tetapi, mana asal awaludin itu? Mana asal awaludin itu? Maka dia kena wajib mengenal sifat Tuhan itu, ialah dengan mengenal hukum akal dulu. Macam mana kita nak berhukumkan dengan akal ni? Sebab hukum akal ni dia ada bahagian dia. Kan? Dia ada wajib pada akal dia, mustahil pada akal, harus pada akal dia. Itu yang pada hukum akal tu. Kan? Itu pada hukum akal. Nanti kita akan kenal pula tentang hukum adat, hukum syarak. Macam mana pula kita nak faham? Pasal benda ni semua penting. Dan hukum ni, hukum akal, hukum syarak, hukum adat sampai kiamat tak habis. Tak boleh hilang. Dia wajib belajar ketiga-tiga hukum tu. Dia mesti kena ada. Jadi kalau kita tak ada akal, kita tak faham, macam mana akal kita nak memikirkan tentang Tuhan? Jadi akal ni sebelum dia boleh makrifah kepada Tuhan, dia kena ada input. Kena ada ilmu. Kena ada tawaran ilmu. Kena ada, orang kata apa, input ilmu tu. Kena ada orang bagi ilmu tu kat kita. Sebab akal ni dia fikir je. Banyak maklumat, banyak fikir dia. Sikit maklumat, dia bodoh itulah. Blur, dia pun tak faham. Kan? Dia tak faham. Sebab tak ada ilmu bagi dia. Macam itu. Jadi untuk permulaan adalah mengenal akan hukum-hukum akal dulu. Ngaji ni malam-malam ni boleh tidur macam ni. Ya? Dah lah tak faham. Kita dah pening layan kepala kita kan. Boleh lena ni. Dah teramai dah lena malam ni. Sebab benda memanglah mengaji macam ni memanglah kan. Kalau cerita pasal duit, bilang duit malam-malam ni ada 10,000 nak bilang malam ni. Tak tidur tak apa. Nak bilang duit ni, nak buat kuih ke esok nak jual tu. Tak ngantuk. Tu dia. Hebatnya kita ni. Jadi sebenarnya kita malam ni bukan sebenarnya program ni bukan kuliah pun. Untuk zikrullah. Tapi cuma kita masuklah sedikit tazkirah ringkas. Nak bagi sebagai santapan rohani bagi kita. Baik, maka hukum akal itu, apa dia hukum akal? Ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkendak kepada yang dicuba kepada menetapkan suatu perkara itu. Contohnya menetapkan apa? Api itu menyala. Cucuh je terbakar. Dia tak payah cuba dah. Memang iya dah. Try tengok. Pada hukum akal. Kesalahan pada hukum adat kena cuba. Dia cuba banyak kali memang sah. Pisau ni memang makan. Memang tajam. Itu. Demikian juga menafikan. Dia menetapkan atau menafikan. Dia menetapkan atau menafikan. Itu je. Nanti kita belajar lagi sambung sebab ni. Dan hukum adat ni lain pula. Hukum adat tu pula, dia ada hukum dia pula. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Apa yang katakan wajib pada adat? Apa katakan mustahil pada adat? Apa katakan harus? So, jadi ada hukum adat dengan hukum akal ni, kedua-duanya ada wajib. Kalau hukum akal, wajib pada akal. Hukum adat, wajib pada adat. Kemudian pada akal, mustahil pada akal. Hukum adat pun ada mustahil pada adat. Harus pada akal bagi hukum akal. Maka pada hukum adat juga, harus pada adat. Min adat, akal. Adat, akal. Adat, akal. Nak kena faham. Hukum adat ni hukum yang berlaku secara, yang kita lihat depan mata kita. Secara fitrah. Api membakar, pisau memotong, dahaga, minum air, hilang dahaga, perut lapar, makan kenyang. Itu hukum dia. Kita nak belajar tu. Macam mana hukum tu. Baik. Dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Bersalahan dengan hukum syari'i. Hukum syari'i ni lain pula hukum syarak. Hukum syarak ni pasti ya. Hukum syarak ni balik kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian hukum akal.